Baik, kita kembali bersama di Rampai Pagi untuk pertemuan kita pada hari ini dan telah pun dikongsikan tadi mengenai dengan segmen kita pada hari ini berkaitan dengan segmen tamu bahas pengubalan istilah dalam memperkayakan kosakata bahasa Melayu. Jadi insya-Allah narasumber kita akan lebih lanjut berbincang mengenainya bersama dengan Yang Mulia Puan Nur Hafizah binti Zahari, Pegawai Istilah Kanan. Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Ya. Puan, kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Hafizah kerana sudi datang ke Studio Rampai Pagi untuk berbincang ataupun berkongsi sedikit mengenai dengan topik kita, iaitu pengubalan istilah dalam memperkayakan kosakata bahasa Melayu. Jadi sebagai mukadimah, mungkin boleh Puan kongsikan apa yang dimaksudkan dengan pengubalan istilah ini. Baik, terima kasih Puan Norintan. Baik, jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Radio Television Brunei, khususnya Rampai Pagi kerana telah mengundang saya untuk berbicara sedikit mengenai tajuk kita pada pagi ini, iaitu pengubalan istilah dalam memperkayakan kosakata bahasa Melayu. Jadi mungkin ramai yang tertanya-tanya apa sebenarnya pengubalan istilahannya. Jadi untuk sebelum saya membicarakan lebih lanjut, jadi ada baiknya saya terangkan dahulu sedikit mengenai pengubalannya. Jadi pengubalan ini ialah perihal menggubal, yakni membentuk, mencipta, membuat, menyusun sesuatu sama ada undang-undang ataupun perlembagaan. Jadi manakala masuk istilah itu pula ialah kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat dalam sesuatu bidang ilmu. Jadi pada dasarnya istilah ini digunakan dalam konteks yang khusus. Namun ada juga segelintir ataupun sebahagian istilah ini digunakan dalam konteks yang umum. Sebagai contoh kata takwa itu. Okay? Baik, jadi kata takwa ini merupakan istilah yang khusus dalam bidang keislaman, keagamaan Islam. Tetapi kata tersebut sudah dipakai meluas. Jadi kata tersebut sudah menjadi istilah umum kerana sudah digunakan secara meluas. Jadi berbalik semula kepada pengubalan istilah tadi ini. Jadi secara ringkasnya pengubalan istilah ini merupakan kerja-kerja membentuk, mencipta atau menyusun istilah melalui pemilihan kata atau frasa daripada perbendaharaan yang sedia ada dalam bahasa Melayu maupun bahasa asing berdasarkan syarat-syarat yang tertentu. Jadi itulah maksud ataupun definisi bagi pengubalan istilah tersebut. Mengenai dengan pengubalan istilah bahasa Melayu berkenaan, Puan, mungkin dapat dikongsikan syarat-syarat yang perlu diterapkan. Baik, jadi dalam pengubalan istilah ini ada syarat-syarat yang perlu kita ni terapkan dalam pemilihan kata dan juga frasa itu, iaitu kata atau frasa ini hendaklah dipilih yang paling tepat untuk mengungkapkan konsep yang dimaksudkan dalam bidang ilmunya. Kemudian pemilihan kata ini juga dipilih adalah yang paling ringkas. Yang paling ringkas antara pilihan yang ada, tetapi yang mempunyai rujukan yang sama. Kemudian kata atau frasa yang dipilih ini juga mempunyai konotasi yang baik, yakni tidak membawa implikasi yang buruk dari segi keagamaan, kepercayaan, norma suku kaum dan sebagainya. Kemudian kata atau frasa yang dipilih ini juga adalah kata yang sedap didengar. Dalam pengubalan istilah ini, unit peristilahan ini mencari kata yang sedap didengar. Kemudian kata atau frasa yang dipilih ini juga adalah dibentuk berdasarkan kaedah pengubalan istilah yang diterima. Jadi itulah syarat-syarat yang perlu diterapkan dalam pemilihan kata dan juga frasa. Ya, Alhamdulillah jadi kita telah pun mengetahui bersama antara syarat-syarat yang perlu diterapkan. Jadi ni Puan seperti yang kita ni maklum ketika ini banyak sebetulnya istilah bahasa Inggeris muncul Jadi bagaimana pengubalan istilah dalam bahasa Melayu ni? Baik. Jadi dalam menggubal sesuatu istilah dalam bahasa Melayu ini
ada kaedah yang perlu diterapkan. Antaranya unit peristilahan menggunakan kaedah penterjemahan. Jadi apa sebenarnya kaedah penterjemahan ini ialah cara mencari padanan bagi istilah asing tersebut dengan syarat hendaklah makna istilah terjemahan tersebut itu hendaklah tepat dengan makna istilah bahasa asalnya tu. Kemudian dalam kaedah penterjemahan ini juga tidak semestinya mengikut kepada persamaan bentuk. Contohnya, sekiranya dalam bahasa asing bentuknya ialah satu patah perkataan. Jadi kalau diterjemahkan mungkin saja yang menjadi dua patah perkataan. Jadi itulah dari segi bentuk. Kemudian melalui kaedah penterjemahan ini juga hendaklah ia mendukung golongan kata yang sama. Contohnya, kalau sekiranya istilah asingnya dalam golongan kata nama atau prasanama, jadi apabila ia diterjemahkan, maka ia pun masih lagi dalam golongan ataupun dalam golongan kata ataupun prasanama yang sama juga. Okey. Kemudian juga dari segi semantiknya pula, sesuatu istilah ni perlu kita ni ambil perhatian. Unit peristilahan ini mengambil perhatian jika istilah asing itu mempunyai ciri positif, maka unsurnya pun mestilah unsur positif, bukannya bercanggah. Kalau sekiranya istilah asingnya positif, kemudian apabila diterjemahkan menjadi ada unsur negatif, jadi itu sudah menyalahi kaedahnya, menyalahi peraturan dalam kaedah penterjemahan ini. Jadi itulah. Iya. Jadi itu yang dimasukkannya apa yang di mana ketika ini memang banyak istilah bahasa Inggeris muncul. Jadi kalau tadi Puan ada memberikan sedikitlah contoh. Jadi mungkin ada contoh yang boleh Puan berikan bagi kaedah penterjemahan yang diterangkan tadi. Okey, baik. Jadi sebagai contoh, saya berikan contoh supermarket. Dalam kalau mengikut kaedah penterjemahan, jadi ia mencari padanan mencari padanan yang sesuai. Jadi supermarket apabila digubal melalui kaedah penterjemahan ini menjadi pasar raya. Jadi maknanya pun sama kan, tepat. Kemudian highway, lebuh raya. Lebuh raya, kemudian skyscraper, pencakar langit. Jadi maknanya pun sama. Contohnya tadi saya ada menyatakan mengenai bentuk perkataan. Kalau satu patah perkataan, anda semestinya tidak semestinya satu patah perkataan. Contohnya tadi skyscraper menjadi pencakar langit. Kemudian bound form. Bound form bermaksud dalam istilah terjemahannya bentuk terikat, bukannya bentuk tak bebas. Perkataan tak di sana itu sudah ada unsur negatif. Jadi kalau sekiranya istilah asingnya itu ada unsur positif, maka istilah terjemahannya pun juga ada positif. Jadi tidak bercanggah dengan istilah asalnya. Baik, itulah yang telah pun diberikan sedikit gambaran kepada kita apa yang telah pun diterangkan oleh Puan tadi mengenai dengan pengubalan istilah berkenaan. Memang banyak perkataan-perkataan baharu pada ketika ini Puan yang perlu untuk kita ketahui. Sebagai contoh je, baru lebih kurang 2-3 tahun yang lepas tular viral. Itu lain lagi tu. Jadi bila menyentuh tentang maklumat berkenaan, semoga penonton kita je lebih ada sedikit fahamlah mengenai dengan pengubalan istilah tersebut. Oleh demikian, kita bersama dengan soalan seterusnya. Selain daripada kaedah penterjemahan, adakah ada lagi kaedah yang lain digunakan untuk menggubal istilah bahasa Melayu? Okay, baik. Sebenarnya ada lagi kaedah lain. Jadi kaedah yang digunakan ialah kaedah penyerapan. Jadi kaedah penyerapan ini ialah kaedah yang mengambil keseluruhan istilah asing tersebut, sama ada dengan atau tanpa penyelesaian ejaan dan sebutan. Jadi diserap penuh. Okey. Kemudian kaedah ini juga digunakan jika ia lebih memudahkan pembaca Brunei untuk memahami teks kerana ia lebih jelas. Ditakuti kalau ada sesetengah orang mungkin
apabila diterjemahkan menggunakan kaedah terjemahan ya, apabila diterjemahkan mungkin kurang pasti tiap. Tapi apabila kalau diserap mungkin ia lebih tahu. Jadi itulah kaedah penyerapan. Kemudian kaedah penyerapan ini juga digunakan apabila istilah asing ini diserap lebih ringkas. Lebih ringkas berbanding dengan kaedah yang tadi, kaedah penterjemahan. Kemudian juga jika istilah asal ini ataupun istilah asing ini mempunyai terjemahan yang banyak sinonimnya. Ya, selalunya terjemahan ini banyak istilah itu banyak sinonimnya. Tapi dengan menggunakan istilah penyerapan ini diserap penuh, jadi mungkin ia lebih mempermudahkan kesepakatan ahli pakar mengenai bidang itu, mengenai istilah tersebut. Kemudian juga selain itu, kaedah ini juga digunakan sekiranya istilah asing itu lebih sesuai dan tepat untuk diserap kerana ia tidak menimbulkan konotasi buruk. Jadi diserap penuh. Sama ada penyelesaian ejaan maupun tanpa penyelesaian ejaan. Jadi itulah kaedah penyerapan yang saya terangkan tadi. Iya. Jadi itulah ya kaedah lainnya yang digunakan untuk mengubal istilah bahasa Melayu. Dan mungkin boleh dikongsikan ni supaya agar penonton kita lebih memahami, mungkin ada contoh-contoh yang dapat dikongsikan bagi kaedah penyerapan ini, Puan? Okey, baik. Jadi kaedah contoh bagi kaedah penyerapan penyelesaian ejaan dan sebutan sebagai contoh komputer. Okey, komputer apabila digubal, apabila digubal melalui kaedah penyerapan ini, diserap penuh, tetapi menyesuaikan ejaannya, C menjadi K. Jadi komputer. Inilah salah satu istilah yang sudah digubal melalui kaedah penyerapan. Kemudian fobia, menjadi fobia. PH digantikan dengan F. Ejaan lah ya. Ejaan bahasa Melayu itu disesuaikan dengan sistem ejaan bahasa Melayu. Kemudian identity. Identity menjadi identity. Y ditukar menjadi I, huruf I. Kemudian ada lagi satu simbol. Simbol Y, simbol SYMBOL ejaannya. Tapi apabila disesuaikan, diserap dan disesuaikan dengan ejaan bahasa Melayu, SY itu menjadi SIMBOL. Jadi inilah antara kaedah penyerapan penyelesaian ejaan. Manakala bagi contoh contoh penyerapan, kaedah penyerapan tanpa penyelesaian ejaan. Jadi sebagai contoh bank. Jadi kalau ni diserap penuh kan tu, diserap penuh menjadi bank je masih, tapi ejaannya saja bank. Kemudian forum. Forum apabila diserap masih lagi tadi menggunakan forum jadi ejaannya masih sama. Jadi ini tanpa penyelesaian ejaan. Ada lagi data. Data kemudian gas ataupun gas apabila digubal menjadi gas. Ejaan masih sama. Jadi inilah kaedah penyerapan tanpa penyelesaian ejaan. Jadi diserap penuh saja. Jadi inilah. Jadi Muhammad, kalau kita mempelajari mengenai dengan pengembangan istilah ini, sebenarnya menyeronokkan sebenarnya banyak perkara-perkara ataupun perkataan yang kita ni kalau sebenarnya rupa-rupanya yang diserap dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Betul. Malah juga kalau kita ni sampai pagi je Puan minta maaf juga daripada kami. Kadang-kadang perkataan itu mudah keliru dan juga lebih mudah bila disebut dalam bahasa Inggeris kerana terbiasa. Terbiasa dengan perkataan berkenaan. Sebagai contoh bank. Jarang untuk kita ni mengongsikan boleh menghantarkan menerusi bank sedemikian. Lebih kita ni selesa bila menyebut dengan bank kerana orang lebih faham. Tapi itulah hakikatnya Kita di Rampai Pagi juga mempunyai tugas akan terus berhubung sama dengan pihak Dewan Bahasa dan Pustaka untuk berkongsi sama perkataan-perkataan sedemikian dan semoga kita mempelajari perkara-perkara baru pada hari ini dengan adanya contoh-contoh yang telah pun dikongsikan. Memang sudah saya tentu bila tadi Puan mengongsikan ni sedemikian ada yang bertanya apa contohnya? Apa contohnya perkataannya? Sebab saya berikan contoh-contoh untuk lebih memahami lagi
lagi. Betul. Sekali ya. Jadi ni Puan ya, mengenai dengan tajuk kita itu pengubalan istilah dalam memperkayakan kosakata bahasa Melayu ini. Jadi apakah antara usaha Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memperkayakan kosakata bahasa Melayu ini, Puan? Okey, baik. Jadi antara usaha Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei dalam memperkayakan kosakata bahasa Melayu adalah salah satunya ialah menggubal istilah-istilah ni ya. Jadi menggubal istilah-istilah bahasa asing kepada bahasa Melayu melalui kaedah-kaedah penggubalan yang diterima seperti yang saya terangkan tadi ya. Sebenarnya banyak istilah-istilah yang kaedah penggubalan ini. Cuma hari ini saya cuma memfokuskan 2 saja kaedahnya. Kemudian di samping itu juga dalam usaha memperkaya ini, Dewan Bahasa juga memertabatkan istilah-istilah ini melalui menerbitkan buku-buku daftar istilah pelbagai bidang ilmu hasil daripada penggubalan istilah-istilahnya bersama ahli pakar. Jadi setakat ini sebanyak 140 buah buku daftar istilah pelbagai bidang ilmu sudah diterbitkan. Jadi seperti yang ada, seperti yang Puan ini adalah bukunya. Contoh buku daftar istilah yang sudah diterbitkan. Betul. Ya. Kalau yang saya pegang ini adalah istilah sains makanan. Jadi di sana bahasa Inggeris ya ditukar ke bahasa Melayu ya. Contohnya sahaja kalau macam pickles, biasanya kita dipanggil pickles kan. Tapi kalau bahasa Melayu jeruk. Kan? Dan kalau menerusi istilah pemakanan gizi ini pula, maaf juga kalau salah perkataannya, dyslipidemia ataupun dysphagia diet, itu dalam bahasa Inggerisnya. Tapi kalau dari bahasa Melayunya diet ataupun diet dysphagia. Jadi memang ada perbezaannya di sana walaupun ada perkataan berkenaan ya. Jadi memang menarik juga dengan pengkongsian kita pada hari ini, perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu. Indah dinafikan di mana zaman sekarang ini memang memang di zaman sekarang ini bukan sahaja kepada anak-anak belia, petani, remaja ataupun kanak-kanak. Kita ni sendiri pun kadang-kadang mudah keliru disebabkan seringkali menyebut perkataan-perkataan yang sebenarnya pinjaman daripada bahasa Inggeris. Walhal dengan perkara berkenaan, kita perlu mempelajarinya kerana bahasa itu melambangkan bangsa kita. Betul ya. Dan apa yang saya pegang ini adalah istilah linguistik ataupun sosiolinguistik. Sebenarnya banyak lagi buku-buku yang telah pun dibawakan ya oleh Puan Hafizah ini ya untuk ini adalah antara usaha ya dari Dewan Bahasa dan Pustaka ya bagaimana untuk memperkayakan kosakata bahasa Melayu, dan ini sangat berguna bagi para pelajar ya yang pasti mungkin yang menggunakan untuk kajian dan sebagainya. Jadi ini yang boleh digunakan ya untuk mempergayakan dan juga membanyakkan lagi kosakata bahasa Melayu. Jadi Puan, seperti yang telah pun diterangkan tadi ya, di mana istilah-istilah bahasa Melayu yang telah pun digubal ini akan diterbitkan dalam kalinga bahasa. Jadi mungkin boleh dikongsikan ni Puan. Okey. Jadi sebetulnya ada lagi usaha lagi ya. Tadi saya usahanya itu salah satunya ialah membarigakan melalui kalinga bahasa. Jadi kalinga bahasa ni salah satu platform di mana istilah-istilah ini dikeluarkan kan melalui media sosial, iaitu media sosial Facebook dan juga media sosial Instagram. Jadi baik. Jadi kalinga bahasa ini sebenarnya bermula sejak berlakunya pandemik COVID-19 tadi ya. Seperti yang kita saksikan kita saksikan nanti ya. Okey, baik. Jadi itulah ya. Ini uji swab ataupun swab test. Jadi berlakunya pandemik COVID-19 banyak istilah-istilah baru telah muncul dalam bidang tersebut. Jadi oleh itu tim peristilahan turut menggubal istilah-istilah baru ini bersama ahli pakar. Okay. Setelah istilah ini mendapat kesepakatan bersama ahli pakar, kemudian diterbitkan dan juga dimuat naik di platform media sosial yang media sosial Facebook dan juga Instagram di BP Brunei.
Jadi seperti yang kita nampak di sini ada contoh-contoh istilah-istilah yang sudah digubal di pembelian panik, okey, dan banyak lagi ya sebenarnya. Jadi tujuannya adalah untuk pemberitaan kepada orang ramai mengenai istilah-istilah bahasa Melayu ini agar ia dapat digunakan, agar dapat digunakan oleh masyarakat di negara Brunei ini. Untuk makluman juga, Kelinga Bahasa ini dimuat naik pada hari Isnin hingga Khamis berdasarkan bahan, bergantung kepada bahan yang ingin dikeluarkan. Jadi sekiranya orang ramai yang ingin mengetahui istilah-istilah yang sudah digubal, jadi bolehlah melayari media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, iaitu Facebook dengan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, kemudian Instagramnya DBP Brunei. Jadi ini ya istilah-istilah yang sudah kita gubal. Ya. Jadi alhamdulillah ya, memang ya saya mengikuti juga ya Instagram Dewan Bahasa dan Pustaka, dan seringkali ada memuat anak ya mengenai dengan perkara ini, iaitu dalam segmen ataupun dalam Kelinga Bahasa. Dan saya sering melihat kalau sekiranya apa yang saya katakan ini mungkin sebelum ni marah kalau kita ni membuat ataupun ingin mempost sesuatu. Kadang-kadang kita ni akan melihat dulu dari Dewan Bahasa untuk membuat rujukan. Adakah lurus kah, tidak? Ada space kah? Ada jarak kah? Jadi itulah dari segi ijaan dan juga tata bahasa itu penting juga untuk kita mengetahui bersama ya. Kalau ni istilah semasa unjar makanan ataupun food hunt. Bahasa Brunei katanya ataupun boleh digunakan oleh unjar makanan ini, unjar ialah mencari. bahasa Brunei ya. Jadi ini adalah salah satu kaedah lagi tadi. Jadi kalau rasanya kita ni gunakan unjar makanan tersebut ke negara jiran kita ni, adakah mereka memahami ataupun jadi sebab itulah kita ni perlu menyebarluaskan lagi ya istilah-istilah bahasa Melayu yang sudah digubal ni supaya ia lebih diketahui orang ramai ya. Memang satu cukup menarik juga. Ingin saya bertanya je Puan ya, maaf ya kalau mungkin membuatkan saya keliru ni. Sajahan gaut. Gaut. Kalau bahasa Inggeris gaut. Kalau bahasa Melayunya gaut juga kah ataupun ada slang ataupun ada gaut. Bunyinya gaut. Macam mana mungkin bagaimana? Selalunya kalau orang Brunei manggil sajahan pulang tua, sajahan saja. Ada juga orang manggil gaut saja. Gaut saja. Memang lebih kurang lah ya. Kurang. Dan juga ada pengungsian di sini. Tadi telah pun dikongsikan oleh Puan tadi ya, di mana bukan sahaja setakat perkataan itu akan terus diterjemahkan sahaja ataupun digubal perkataan demi perkataan kalau satu perkataan pada satu perkataan. Tapi di sini ada pengungsian digestible energy bila diubah ke dalam bahasa Melayu, tenaga boleh cerna. Jadi 3 patah perkataan ya. 2 patah perkataan kepada 3 patah perkataan. Ya, tidak semestinya patuh dalam satu perkataan itu kan. Kalau dalam kaedah penterjemahan tadi. Jadi boleh saja menjadi 2 ataupun satu frasa. Alhamdulillah ya Muammar ya. Dan juga penonton, memang cukup menarik sebetulnya kalau kita ni mempelajari ya. Dan juga sebenarnya banyak lagi perkataan yang bahasa Inggeris ini dapat diserap ya, dijadikan bahasa Melayu ya. Jadi ni Puan, memandangkan kita ni antara pemberada, mungkin kena masih ada masa. Jadi apakah antara seranan ya bagi Puan sendiri dari sebagai pihak ya pewakil Dewan Bahasa dan Pustaka kepada orang ramai? Okey, baik. Jadi memang peranan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei dari dulu tidak pernah kendor, iaitu bertanggungjawab dalam membina dan mengembang majukan bahasa Melayu itu ke pesada dunia. Jadi justru masyarakat di negara ini disarankan untuk menggunakan istilah bahasa Melayu ataupun bahasa Melayu yang sudah digubal ini ya. Jadi untuk sama-sama mengangkat bahasa Melayu ini ke peringkat yang lebih tinggi untuk menjadikan bahasa Melayu ini menjadi bahasa ilmu tinggi. Kemudian bahkan juga dukungan daripada pelbagai pihak tentunya juga memainkan peranan yang penting dalam sama-sama memartabatkan dan juga memperkasakan bahasa Melayu ini. Jadi itulah antara saranan Dewan Bahasa untuk orang ramai khususnya. Baik, telah pun dikongsikan bersama dengan narasumber kita ya mengenai dengan pengubalan istilah dalam memperkayakan kotakasa bahasa Melayu. Panjang lebar telah pun diberikan untuk akhirnya Puan. Mungkin dapat disimpulkan tajuk kita hari ini.
Baik. Jadi memang kita sedia maklum sudah bahawa bahasa Melayu ini merupakan bahasa rasmi negara Brunei Darussalam. Memang ia sudah termaktub dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959. Jadi kita sebagai rakyat negara ini perlulah mengutamakan dan menggunakan bahasa Melayu sama ada dalam percakapan maupun persuratan. Kemudian kita juga perlu menanamkan rasa kecintaan dalam berbahasa Melayu. Dan ini mesti jujur cinta, kalau dia cinta maka tak kenal lah. Yeah. Jadi lebih-lebih lagi generasi muda pada masanya mungkin mereka lebih gemar untuk berbahasa asing. Sebenarnya tidak salah untuk berbahasa asing, namun jangan sampai bahasa Melayu ini dipinggirkan, dikelas-duakan. Perlu seimbang lah. Perlu seimbang, ya betul lah. Jadi dengan usaha penggubalan istilah ini diharap orang ramai dapat memanfaatkannya dan juga dengan cara mengguna pakai istilah-istilah yang sudah digubal ini dan menyebarkannya ke seantero dunia. Ya, baik. Sedikit lagi kami menyanyi. Iyalah. Okey. Baik, telah pun dikongsikan bersama narasumber kita pada hari ini, Intan. Biasa ni kalau kita ni sebut perkataan yang kebiasaan kita didengar setiap hari. Okey. Baik, baik sebenarnya. Baiklah. Baiklah. Okeylah. Bukan. Baiklah. Baiklah ya. Alhamdulillah ya. Memang cukup menarik ya topik yang kita ni bawakan pada hari ini, iaitu mengenai dengan penggubalan istilah dalam memperkayakan kosakata bahasa Melayu. Jadi kita ni perlunya menggunakan ataupun memperbanyakkan ya penggunaan bahasa Melayu ini kerana bahasa menunjukkan bangsa kita. InsyaAllah Jo, di Rampai Pagi kami akan cuba sedaya upaya untuk memperkenalkan kosakata bahasa Melayu, perkataan-perkataan bahasa Melayu agar kita ni lebih faham dan juga dapat bisa kita gunakan dengan betul mengenai dengan bahasa Melayu berkenaan. InsyaAllah Dewan Bahasa dan Pustakaan juga akan sering kami hubungi. Tanyakan mana kena perkataannya ni. Demikian apa dia. Dan kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, iaitu Yang Mulia Puan Nur Hafizah binti Zahari, Pegawai Istilah Kanan. Terima kasih Puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.